Assalamualaikum murid-murid. Pada hari ini, kita akan masuk kepada tajuk hadis yang baru, iaitu hadis yang kelima. Tajuknya ialah Adab minum. Setiap hari, kita perlulah meminum air untuk memastikan badan kita sihat dan kuat. Murid-murid suka minum air tak? Murid-murid tahu tak Rasulullah SAW pernah menyebut hadis berkenaan dengan minum air. Hadis apa ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Rawahu Muslim. Artinya, janganlah seseorang kamu minum sambil berdiri. Okey murid-murid. Murid-murid dah tahu kan tentang hadis yang disebutkan oleh Rasulullah? Okey. Jadi, dalam hadis ini menceritakan mengenai adab, iaitu adab minum. Okey, kita hendaklah menjaga adab ketika makan dan minum supaya kita mendapat pahala. Adab? Apa tu adab? Okey, adab adalah tata cara ataupun tingkah laku kita. Okey, tingkah laku yang sopan dalam kita hidup seharian. Contohnya, kita nak makan. Okey, kita sepatutnya kena makan berdiri ataupun kena makan duduk. Okey, pandai. Kita kena makan ketika kita duduk. Boleh ke makan sambil berdiri ya? Tak boleh. Okey, jadi kita hendaklah makan sambil duduk. Okey, Rasulullah juga makan sambil duduk. Murid-murid tahu tak, jika kita minum sambil berdiri, kita akan merosakkan sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan ya? Sistem pencernaan adalah suatu sistem yang memproses makanan di dalam badan kita, seperti perut, buah pinggang dan usus. Jadi, kita dapat lihat betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita apabila Rasulullah pernah mengeluarkan hadis yang mengatakan bahawa kita dilarang minum sambil berdiri. Jadi, jika kita sayang kepada Rasulullah, kita hendaklah mengikut sunnah Rasulullah. Dengan kita mengikut sunnah Rasulullah, kita akan mendapat pahala. Okey, setelah kita mengetahui isi kandungan hadis tadi, jom kita belajar pula mengenai adab-adab minum yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jom kita belajar. Adab yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum. Murid-murid tahu tak, jika kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan ataupun minum, maka syaitan akan turut serta makan bersama-sama kita. Takutnya. Tak naklah makan dengan syaitan. Seterusnya, minum dengan 3 kali teguk. Apa itu 3 kali teguk? Okey, 3 kali teguk adalah seperti kita minum air sebanyak 1 mulut. Kemudian, kita telan air tersebut sebanyak 3 kali secara perlahan-lahan. Okey, kemudian kita minum dengan perlahan-lahan.
Okey, seperti yang Ustazah katakan tadi, minum dengan 3 kali teguk. Minum dengan perlahan-lahan ini bermaksud tidak minum secara terburu-buru atau gelojoh. Kita hendaklah sentiasa bertenang dalam membuat semua perkara. Kemudian, jika kita telah minum sehingga habis, kita hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. Kita mengucapkan Alhamdulillah supaya kita merasakan bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, iaitu nikmat minum air. Dilarang meniup di dalam air minuman. Kita dilarang meniup ke dalam air minuman kerana jika udara yang keluar dari mulut kita bertemu dengan air yang kita akan minum, maka ia akan berubah menjadi racun yang tidak baik untuk tubuh badan kita. Seterusnya, memegang cawan dengan tangan kanan. Rasulullah sangat suka melakukan segala perkara yang baik bermula dengan sebelah kanan. Jadi, untuk kita mengikut sunnah Rasulullah, kita hendaklah membuat segala perkara yang baik bermula dari sebelah kanan. Seperti menulis dengan tangan kanan, makan menggunakan tangan kanan, dan apabila kita tidur, kita hendaklah tidur mengiring ke sebelah kanan. Sekarang kita telah habis mempelajari mengenai adab minum. Kamu faham tak apa yang kita telah pelajari? Jika kamu masih belum faham mengenai apa yang kita dah belajar, maka kamu boleh mengulang-ulang kembali mengenai adab minum. Seterusnya, kita melanjutkan pembelajaran kita kepada pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang pertama, kita perlulah beradab dan bersopan santun di dalam setiap perbuatan kita. Jika kita mempunyai adab dan akhlak yang baik, ramai orang akan sayang dan hormat kepada kita. Kita hendaklah sentiasa mengikuti akhlak dan sunnah Rasulullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengikut segala apa yang dilakukan oleh baginda supaya kita dapat masuk syurga bersama dengan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada orang yang beradab. Jadi, kita hendaklah sentiasa menjadi hamba Allah yang baik dan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey murid-murid, sekarang kita dah sampai di akhir pembelajaran. Ustazah harap murid-murid yang Ustazah sayang semua ni dapat faham semua perkara yang kita telah pelajari pada hari ini. Murid-murid jangan lupa untuk amalkan apa yang kita belajar hari ini ya. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang sangat disayangi oleh baginda Rasulullah SAW. Wah, bestnya kalau kita semua dapat bersama Rasulullah di syurga nanti kan? InsyaAllah. Amin. Setakat ini dahulu dari Ustazah. Sekian, terima kasih.